Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة شرف يتباهون منها وإن بهاء أمتي وشفاء القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis, yang dihormati lagi dikasih barisan ahli jawatan kuasa Surah Al-Intisar, seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya sejak kita berada di muka bumi, sejak kita dilahirkan ke muka bumi sampailah ke hari ini, ternyata terlalu banyak nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kamu sekalian hamba-hamba berusaha untuk memilah, untuk menghitung berapa banyak nikmat yang pernah aku berikan kepada kamu, nescaya kamu tak akan pernah mampu untuk memilah. Maka ulama kata kalau kita bilang saja pun dah tak mampu, maka kita akan lebih tak mampu kalau Allah Subhanahu wa taala minta bayaran daripada nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Yang mana ulama menceritakan kepada kita untuk kita mensyukuri nikmat Allah Taala. Kalau seandainya kita berazam daripada hari sampai kita mati, sampai hari kiamat, kita akan terus beribadah kepada Allah Taala, akan terus bersyukur kepada Allah, akan terus bersujud kepada Allah. Tak buat satu dosa pun sepanjang hayat kita sekalipun, kita belum mampu menyempurnakan tuntutan bersyukuran bagi satu nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Bayangkan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan tentu kita tak akan mampu nak membayar. Sebab itu Allah Taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, sememangnya Allah Taala tak pernah minta kita bayar segala apa yang dipinjamkan kepada kita. Kerana kalau kita nak bayar pun dengan apa kita nak bayar. Sebab kalau kita nak bayar pun kita akan terpaksa menggunakan nikmat Allah juga untuk bayar nikmat Allah Ta'ala. Untuk puji Allah kita guna lidah yang juga pemberian daripada Allah Ta'ala. Nak puji Allah kita kena guna lafaz subhanallah. Allah yang ajar kita menyebut subhanallah. Sebab itu sampai bila-bila pun kita tak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran dalam erti kata yang sebenarnya. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, yang Allah kurniakan kepada kita di saat ini, kita sedang berada di dalam satu bulan yang paling mulia dalam kalender Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana ulama membayangkan kepada kita Ramadan ini seumpama sebuah taman, sebuah kebun yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, yang mana hari ini kita selalu manusia
kita akan tertarik dengan benda yang indah, dengan benda yang lazat, dengan benda yang cantik, benda yang sedap. Tetapi hakikat sebenarnya kenikmatan yang Allah Ta'ala letak dalam ibadah, kenikmatan dalam taat lebih besar, lebih lazat daripada nikmat lahiriah yang Allah berikan kepada kita. Kerana sesungguhnya tuan-tuan dan rahmat Allah, ulama cerita kepada kita nikmat yang ada dua. Satu, nikmat jasad yang Allah bagi kepada kita. Jasad kita dah diciptakan oleh Allah daripada tanah, maka kelazatan bagi jasad bila dapat makanan daripada tanah. Bila dimakan buah-buahan, dimakan sayur-sayuran, dimakan nasi, dimakan macam-macam lauk-lauk, dia akan rasa seronok, dan bila dia kenyang dia akan merasa tenang. Dia akan merasa tenteram, dia akan tidur dalam keadaan nyenyak. Tetapi kalau tubuh badan kita, perut kita dalam kelaparan, maka dia akan tak tenang, dia akan merasa gelisah. Begitulah keadaannya dengan roh manusia, yang mana Allah Ta'ala ciptakan roh ini daripada langit. Roh datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perihal roh. Bagaimana keadaan roh itu? Qulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya roh yang datang dalam diri manusia, yang ada nyawa yang ada pada diri kita di saat ini adalah roh yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itulah hadirin dan rahmat Allah, ulama kata kerana roh berasal daripada langit, sebab itulah makanan roh yang Allah nak bagi kepada kita supaya roh kita tenang, nafsu kita jadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebab itulah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ibadah dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala telah bersumpah dalam suratul Fajri, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Allah bersumpah demi waktu fajar, demi awal hari yang penuh dengan keberkatan, wal fajri wa layalin 'ashr, dan demi malam yang terakhir daripada 10 hari yang terakhir daripada malam Ramadan al-Mubarak, wasyaf'i wal watr, demi sembahyang tarawih yang bilangannya adalah genap, wal watr, demi solat witir yang bilangannya adalah ganjil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu, wal laili idza yasr, demi waktu malam yang Allah mudahkan hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beritahu, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, dalam sumpah yang aku sumpahkan demi waktu fajar, demi solat tarawih, demi solat witir, demi waktu malam, ibadah di waktu malam, sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang sangat besar bagi orang yang mempunyai akal dan fikiran. Allah bersumpah demi amalan-amalan yang mana dengan amalan tadi roh manusia akan menjadi kuat. Bila roh manusia kuat, dia akan tenang, dia akan menjadi nafsu yang mutmainnah. Sebab itulah Masya Allah diceritakan kepada kita apakah falsafah puasa dan falsafah hari raya. Yang mana kita dah berpuasa lama, tapi mungkin kita tak tahu apa mesej yang tersirat daripada ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka sebab itulah kata Maulana Ubaidillah dalam kitab Mawa'iz Ubaidiyah, di antara falsafah puasa dan falsafah hari raya, mengapa Allah suruh kita berpuasa 1 bulan dan habis selesai kita berpuasa, mengapa Allah perintahkan kita menyambut hari raya. Bahkan Masya Allah, hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi mesej kepada kita, wahai sekalian hamba-hambaku, terutama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu dalam sepanjang hidup kamu, sebagaimana kamu sepanjang bulan Ramadan, kamu telah menahan hawa nafsu kamu, kamu telah didik nafsu kamu daripada awal Ramadan. Nafsu kita ammaratun bisu, sentiasa menyuruh kita buat baik. Nafsu kita tak suka nak beribadah kepada Allah. Hari pertama nak solat tarawih, Masya Allah, rasa lemah badan kita. Hari pertama kita nak baca Quran, nak buka Quran, setelah lama tak baca Quran, nafsu kita menjadi begitu liar, begitu penat. Tetapi bila kita tarawih, bila kita latih nafsu kita perlahan-lahan, hari demi hari, masuk pertengahan bulan Ramadan, nafsu kita dah semakin baik, dah semakin tenang. Seakan-akannya Allah Ta'ala beritahu, wahai sekalian hambaku, seandainya kamu panjangkan ibadah yang telah kamu lakukan di sepanjang bulan Ramadan, yang merupakan Masya Allah di dalamnya makanan-makanan roh yang begitu banyak,
begitu bertambur-tambur makanan yang Allah bagi dalam taman Ramadan ini. Di malam hari Allah telah suruh kita, Masya Allah, bersolat tarawih. Habis solat tarawih Allah suruh kita makan lagi, baca Quran pula sebelum tidur, tadarus. Habis tadarus Allah telah suruh pula kita makan lagi, jangan kenyang lagi, solat pula qiyamul lail. Habis qiyamul lail doa pula pada Allah Ta'ala. Habis doa berzikir pula pada Allah, sambung pula dengan baca Quran. Selepas subuh sambung pula dengan zikrullah, sambung dengan solat isyraq, sambung dengan solat duha. Lepas tu carilah bertebaran mencari rezeki daripada Allah Ta'ala. Lepas zuhur baca Quran lagi. Nanti Masya Allah dekat nak maghrib sibuk dengan amalan berdoa kepada Allah Ta'ala. Amal-amal ibadah yang telah kamu lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini, kalau kamu tarikkan dia, panjangkan dia sampai ke akhir hayat kamu, sampai kamu meninggal dunia, maka insya-Allah Ta'ala sebagaimana selesai bulan Ramadan, kamu akan menyambut satu hari raya Idul Fitri, hari yang penuh dengan kegembiraan. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ini ada dua bentuk kegembiraan yang Allah Taala nak bagi kepada mereka. Farhatun 'indal iftar, satu kali gembira waktu mereka berbuka puasa, tetapi masya-Allah kegembiraan yang lebih besar bila mereka berpuasa 60 tahun, mereka puasa nafsu mereka 70 tahun, mereka teruskan ibadah kepada Allah Taala sepanjang bulan Ramadan, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan ta'lim wa ta'allum, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan khidmat. Masya Allah, bila mana kita mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi kegembiraan yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nama kita diumumkan pada malam hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, malam 1 Syawal nanti akan diisytiharkan di langit senarai nama-nama mereka yang akan dimerdekakan daripada api dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berkat itulah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. 60 tahun kita sabar tahan hawa nafsu kita. Allah beritahu, amma man khafa maqama rabbih, adapun mereka yang takut nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar, bimbang menerima azab daripada Allah Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, sepanjang hidup dia ditahan hawa nafsu dia, dikontrol nafsu dia, apa akan berlaku kepada dia bila dia mati nanti? Fa innal jannata hiyal ma'wa, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bermula hari pertama dia masuk ke dalam surga, Allah bagi dia menyambut hari raya di dalam surga dengan sambutan yang tidak akan ada akhirnya. Masya Allah. Itulah falsafah daripada puasa. Kalau hari ini kita berlapar, hari ini kita berdahaga, hari ini kita bersengkang mata beribadah kepada Allah, nanti bila kita masuk dalam surga, Allah Ta'ala akan isytiharkan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya, kecaklah nikmat Allah sepuas-puasnya, hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini satu jamuan istimewa daripada Allah untuk kamu, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, kerana di dunia dulu kamu banyak berlapar kepada Allah Ta'ala, banyak berdahaga kepada Allah, kamu banyak berjaga malam beribadah kepada Allah, kamu penat nak baca Quran, penat nak berzikir kepada Allah Ta'ala, penat nak bersedekah, penat nak buat kerja dakwah. Tetapi insya-Allah bila masuk dalam surga nanti, Allah jamu kita makan sarapan pagi yang pertama, 60,000 jenis makanan Allah Ta'ala hidangkan untuk kita. Masya Allah, menu paling istimewa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati daripada ikan yang besar, iaitu hati ikan paus, Allah Ta'ala bagi kepada ahli surga sebagai layanan istimewa daripada Allah Ta'ala terhadap pengorbanan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Dan Masya Allah, selepas daripada itu, selain daripada itu, Allah bagi makan daging lembu bakar punya daripada lembu-lembu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan jamu kita dengan hidangan-hidangan yang begitu istimewa. Dan Masya Allah, nanti dalam surga Allah beritahu, zawajnahum bihurin 'ain, kami kawinkan kamu semua, nikahkan kamu dengan bidadari-bidadari yang begitu cantik. Nanti dalam surga kita akan hidup untuk selama-lamanya. Ketika mana Masya Allah ahli surga sedang menyambut Masya Allah walimatul urus, jamuan perkahwinan mereka. Waktu itu kenduri kahwin dalam surga Allah Ta'ala, tiba-tiba satu orang malaikat akan menyeru di langit sana, ya ma'syar ahli jannah, wahai sekalian ahli surga, istami'u, dengar sini baik-baik, innalakum an tahyu fala tamutu abadan, kamu akan hidup semenjak daripada hari ini dan kamu tak akan pernah lagi mati untuk selama-lamanya. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan,
semenjak daripada hari ini. Kerana di dunia kamu bersabar 60 tahun, hari ini Allah Ta'ala akan bagi kamu mengecap nikmat demi nikmat. Takkan ada siapa malaikat kata tak boleh. Semua kata boleh. Apa saja kamu nak kecap dalam surga Allah Ta'ala. Wa inna lakum an tahyu fala wa inna lakum an tashuku fala tahramu abadan. Kamu akan terus muda untuk selama-lamanya. Kamu tidak akan lagi tua lagi untuk selama-lamanya. Inilah hari raya yang sebenar bagi kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti. Masya-Allah, di antara kemuliaan bulan Ramadan al-Mubarak, di antara kemuliaan bulan Ramadan ini tuan-tuan, Allah pilih dalam banyak-banyak bulan untuk di dalam bulan ini Allah turunkan Al-Quranul Karim. Yang mana masya-Allah tuan-tuan dan rahmati Allah, kita sedia maklum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan diri dalam Al-Quran, wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala itu berbicara dengan Musa AS dengan perbicaraan yang sangat hebat. Sebenarnya Allah Ta'ala ini memiliki sifat yang mulia, sifat yang istimewa, sifat-sifat kesempurnaan. Di antara sifat Allah Ta'ala itu Allah maha berbicara, maha berkata-kata. Tetapi berkata-katanya Allah tak sama dengan berkata-katanya manusia. Sebab berkata-katanya Allah tidak ada suara, tidak ada huruf, tetapi Allah berbicara dengan para hambanya menerusi wahyu tuan-tuan dan rahmat Allah. Sebab Allah beritahu wa ma kana li basharin ay yukallimahullah. Hakikat sebenarnya manusia tak langsung tak layak nak cakap dengan Allah Taala. Hakikat sebenarnya kita tak layak nak puji Allah. Kalau kita puji Allah dengan pujian macam mana pun, pujian kita masih belum mampu memuji Allah dalam erti kata yang sebenar. Kita tak mampu nak puji Allah. Sebab itu kita kata subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. Ya Allah, tidak terhitung puji-pujian untukmu ya Allah. Sebenarnya seluruh makhluk memuji Allah masih belum lagi sampai ke tahap pujian yang sebenar-benarnya. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Hanya engkau saja mampu puji diri engkau sendiri ya Allah. Kami tak mampu. Maka di antara Allah Ta'ala beritahu, hanya saja Allah Ta'ala nak sampaikan mesej kepada manusia menerusi wahyu. Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada kita. Maka ketika mana Allah Ta'ala ingin menurunkan Al-Quran Al-Karim, terlebih dahulu Allah Ta'ala telah memindahkan kalamullah tadi daripada zat Allah Ta'ala, maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelmakan wahyu tadi di Lauhul Mahfuz. Maka di saat itu sekumpulan malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala yang bernama malaikat kiraman katibin, yang mana Allah Ta'ala ceritakan keadaan malaikat kiraman katibin dalam Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Quranul Karim melainkan para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang begitu mulia, malaikat yang begitu agung, tak pernah berjalan ke mana-mana. Tugas mereka jaga Al-Quranul Karim. Malaikat tadi Masya Allah, mereka tak tahu kepada siapa Al-Quran akan diturunkan, umat mana akan terima Al-Quran. Tetapi mereka yakin siapa yang terima Al-Quran, itulah insan paling bertuah. Umat mana yang dapat Quran, itulah umat yang paling bertuah, paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa demi masa telah berlalu. Nabi Musa datang, Nabi Adam AS datang ke dunia, Allah tak bagi dia Al-Quran. Datang Nabi Ibrahim, Nabi paling istimewa, pun Allah Ta'ala tak bagi Quran pada dia. Datang Nabi Musa AS, Allah bagi kitab Taurat kepada dia. Datang Nabi Daud AS, Allah bagi kitab Zabur kepada dia. Datang Nabi Isa AS, Allah bagi kitab Injil kepada dia. Tetapi ketika mana datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Nabi yang terakhir datang ke dunia, tiba-tiba pada malam ketika mana Allah lantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi nabi, untuk jadi rasul, Nabi sedang sibuk beribadah di dalam Gua Hira. Di saat itulah datang Jibril alaihissalam. Allah perintahkan pada malam tersebut, Allah beritahu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quranul Karim khusus, bukan sekadar dalam bulan Ramadan. Allah pilih dalam bulan Ramadan pula malam yang paling istimewa, malam kekuasaan, malam Lailatul Qadar. Allah pilih malam tersebut untuk Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat kiramin bararah, bertemankan malaikat Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Mereka datang turun bawa Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam, letakkan Al-Quran di Baitul Izzah, di rumah Allah Ta'ala di langit yang pertama. Pada malam tersebut
tersebut Jibril turun bersama dengan sekumpulan malaikat membawa takdir tahunan. Masya Allah. Sebenarnya tuan-tuan rahmat Allah, takdir kita untuk setahun akan datang berdasarkan kepada amal kita setahun lepas. Masya Allah. Jadi takdir akan datang, nak berlaku musibah ke, nak berlaku kebaikan ke, nak turun hujan ke, nak berlaku apa ke, bergantung kepada amalan kita pada tahun yang sebelumnya. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat datang bawa takdir turun ke dunia, tetapi berlakunya pada tarikh bila itu berdasarkan ketentuan daripada Allah Taala. Tetapi takdirnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam itulah Jibril alaihissalam turun datang bawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi. Nabi tengah beribadat seorang-seorang dalam gua, masya-Allah. Kita pun kalau ibadat seorang-seorang tengah malam dalam surau, tiba-tiba belakang kita ada orang datang, masya-Allah sembahyang tumpang kita. Kita pun takut juga. Begitulah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Jibril datang, tapi Jibril alaihi salam suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Iqra ya Muhammad. Bacalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ma ana biqari, saya tak pandai membaca. Jibril alaihissalam pun peluk Nabi kita Muhammad SAW sampai lemas, sampai semput dada dia. Maka dilepaskan kembali Nabi kita SAW. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nak beritahu kepada kita, nak baca Quran tak boleh main-main. Kalau main-main tak khatam Quran dalam Ramadan. Kalau main-main nak hafal Quran tak boleh. Nak hafal 30 juz, kamu nak baca mesti sungguh-sungguh. Sebab itu Jibril peluk, iaitu baca sungguh-sungguh Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Baca menunaikan hak Al-Quran, tajwidnya, makhrajnya, tarannumnya, tadabburnya. Semua kamu baca Al-Quran dengan sepenuh jiwa raga kamu, barulah kamu akan menyempurnakan tuntutan membaca Al-Quran Al-Karim. Pada kali yang ketiga, bila Nabi kata ma'ana biqari, Jibril peluk lagi Nabi kita Muhammad SAW. Bila dilepaskan, ya Muhammad, kamu diutuskan oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman. Kali itu wahyu yang pertama disampaikan oleh Allah kepada kamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah turunkan ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita ketika mana sebelum turunnya Al-Quranul Karim. Waktu itu Nabi SAW dilanda dengan satu kerisauan, satu kebimbangan, satu kesedihan yang teramat sangat bila Nabi tengok masyarakat Arab yang begitu rosak. Nabi sedih tengok masyarakat Arab. Mereka ni katanya anak cucu Nabi Allah Ismail AS, tetapi mengaku sampai begini. Mereka jadi penyembah-penyembah berhala. Mereka berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Mereka minum arak, mereka berjudi, mereka berzina. Tak ada sikit pun kebaikan pada diri mereka. Siapa yang mampu mengubah ini? Akhirnya Allah pilih siapa yang risau tentang umat, Allah pilih dia untuk menyelesaikan masalah umat. Allah pilih Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul. Allah beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad macam mana cara nak memulakan usaha dakwah, usaha agama ni. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelum ini kamu pun tak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Quran sebagai nur. Dengan nur tadi kami akan pimpin siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau memimpin umat ini ke jalan yang lurus. Maka akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat Iqra, balik rumah dalam keadaan menggigil. Masya-Allah, zammiluni zammiluni, selimutkan ke kanda, selimutkan ke kanda dalam ketakutan. Bila masya-Allah perasaan takut dah reda, barulah datang Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri kesayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menenteramkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi bimbang, boleh jadi kekanda terbuat satu kesilapan, satu dosa yang menyebabkan Allah Taala hantar lembaga untuk uji kekanda. Akhirnya kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kalau hasya, selama-lamanya tidak wahai kekanda tak pernah buat salah pun. Kekanda orang baik, selalu menolong orang-orang miskin, selalu menghubungkan silaturahim. Ayo besok pagi kita cari pakcik saya Waraqah bin Naufal, kita jumpa dengan dia, tanya apa yang menyebabkan, apakah takwilan, apakah penafsiran daripada peristiwa yang berlaku pada malam semalam kepada kekanda. Bila datang jumpa Waraqah bin Naufal, tiba-tiba Waraqah bin Naufal telah beritahu, sesungguhnya engkaulah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi,
yang ditunggu-tunggu oleh orang Nasrani. Kalau begitu aku akan beriman dengan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Waraqah bin Nawfal telah menangis dengan sekuat-kuatnya. Diberitahu, ya laitani kuntu ma'ak, alangkah bertuahnya kalau Allah telah panjangkan umur orang tua ni sehingga aku dapat berjuang bersama dengan kamu, berdakwah bersama dengan kamu, berkorban untuk agama bersama dengan kamu, sehingga id akhrajaka qaumuka min biladik, ketika mana kamu dihalau, diusir, berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, aku bersama dengan rombongan kamu, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu belum faham lagi apakah yang akan berlaku, apakah respon, apakah orang kata kesan-kesan yang akan diperolehi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama, mendakwahkan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, "Awamu khrijiyahum, apakah mereka akan halau aku sedangkan aku adalah anak cucu kepada orang yang masya-Allah istimewa, orang yang mulia dalam kota Mekah. Nenek moyang kami lah yang jaga Masjidil Haram, yang jaga kebanyakan jemaah haji." Tetapi kata Waraqah bin Nawfal, itulah resam para nabi, di mana di kampung mana mereka berdakwah, satu hari nanti mereka akan terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka akan berhijrah, mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Itu merupakan resam bagi dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rupanya tuan-tuan, ulama kata 3 surah yang pertama dalam Al-Quran inilah clue, inilah orang kata penawar, inilah formula yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan formula ini, 3 amalan kalau dibawa dalam mana-mana umat, seluruh umat dapat diperbaiki. Hari ini kita di akhir zaman kita kecewa. Kita kata budak-budak sekarang dah tak boleh diperbaiki dah. Tak boleh dah kita nak ubat. Dia orang dah degil, dia orang dah sombong, dia orang keras kepala, tak nak datang majlis ilmu, tak nak datang ke masjid. Kita kata kita dah putus asa, tuan-tuan. Kita dah putus asa. Sedangkan Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, jangan kata budak remaja mak rempit macam zaman sekarang. Orang Arab jahiliah yang teruk macam itu pun, bila dibawa 3 amalan ini kepada mereka, yang mana 3 surah yang pertama turun dalam Al-Quran, maka mereka dapat diperbaiki. Maka lebih-lebih lagi umat kamu. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan surah yang pertama, Suratul Alaq, menceritakan kepada kita umat akhir zaman hanya dapat diperbaiki bila kita bawa kepada mereka ilmu ilahi, ilmu Allah Ta'ala, bawa mereka mengaji, mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendalami ilmu syariat, mendalami ilmu hakikat, mendalami ilmu ma'rifat, mendalami ilmu tariqat, barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ubah mereka. Tetapi ilmu saja tak cukup, maka kena tambah lagi dengan, iaitu yang kedua, Allah Ta'ala hantar bila Nabi SAW balik daripada rumah Waraqah bin Nawfal, balik dapat penafsiran, dapat keyakinan sesungguhnya aku betul-betul Nabi akhir zaman. Nabi balik nak berehat, baru Nabi nak berehat, datang lagi malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, Allah bagi wahyu kepada kamu, ya ayyuhal muddathir, qum fa'adhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Wahai orang yang berselimut di siang hari, bangun, beri peringatan, beri dakwah kepada umat kamu, ceritakan kebesaran-kebesaran Allah kepada umat kamu, ceritakan Allah itu Khalik kita, Allah itu Malik kita, Allah itu Razik kita, Allah itu Rabb kita, Allah Ta'ala segala-gala dalam hidup kita. Allah Maha berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kamu la ilaha illallah supaya kamu akan berjaya. Masya Allah, Nabi pun mulai daripada hari itu sampai mati, daripada subuh sampai waktu duha, tiap-tiap hari Nabi SAW akan keluar daripada rumah untuk berdakwah kepada umat dia dengan mentalqinkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semenjak daripada hari itu juga Nabi SAW bagi masa daripada selepas zuhur sampai isyak, tiap-tiap hari masa untuk mendidik para sahabat dengan ilmu agama. Dan ilmu yang pertama Nabi ajar kepada para sahabat iaitu ilmu akhirat. Ilmu supaya yakin kepada akhirat, yakin kepada syurga, yakin kepada neraka, yakin kepada tincang sirat, yakin kepada mahsyar, yakin kepada mizan, yakin kepada perhimpunan, yakin kepada kematian, yakin kepada azab kubur, yakin kepada soalan dalam kubur, yakin kepada sakaratul maut, yakin kepada malaikat-malaikat, yakin kepada Allah Ta'ala. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada benda-benda yang gaib, benda maghibat, benda-benda yang gaib yang tak nampak dengan mata manusia ini, diceritakan hari-hari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Lau kushifal ghita'u bainana wa bainal jannati wan nar lamazdada imanuna wa la yanqus."
seandainya tiba satu masa Allah Ta'ala angkat hijab tabir di antara kami para sahabat dengan syurga dan neraka, nampak bidadari, nampak nikmat dalam syurga, lama sedada imanuna wala yanqus, iman kami tak akan bertambah lagi dan tak akan berkurang lagi. Sedangkan orang biasa macam kita, kalau tengok bidadari mati tuan-tuan, tak pernah tengok cantiknya bidadari, tetapi Masya Allah para sahabat tengok bidadari tak mati tuan-tuan. Begitu sekali hebatnya iman mereka. Tetapi belum cukup sekadar dakwah dengan ta'lim wa ta'alum tak cukup, maka perlu ditambah satu lagi dengan amalan tazkiyatun nafs, amalan penyucian jiwa, penyucian hati. Sebab itulah mulai pada waktu malam Nabi nak berehat setelah penat berdakwah di siang hari, maka bila Nabi nak berehat, Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril AS pujuk lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di malam hari, qumil laila illa qalila, bangunlah qiyamul lail, jangan tidur di malam hari melainkan sedikit. Sebab ahli syurga sangat sikit tidur di malam hari. Ahli syurga banyak beristighfar di malam hari, bertaubat, memohon ampun pada Allah Ta'ala, minta doa untuk umat supaya Allah ampunkan umat. Tiap-tiap malam Nabi SAW menangis, doakan untuk umat, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunkanlah dosa umat aku, Allahumma arham ummati, ya Allah rahmati umat aku, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah bagilah hidayah kepada umat aku kerana umat aku tidak mengerti apa-apa. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dilantik menjadi rasul, Nabi kata la rahata li Muhammadin ba'dal yaum, Nabi Muhammad tak akan pernah berehat semenjak daripada hari ini sampai meninggal dunia. Inilah kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Sebab itulah Allah SWT beritahu kepada kita dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin, demi benar-benar sesungguhnya Allah benar-benar memberikan anugerah satu nikmat yang paling besar kepada yang paling agung kepada orang beriman. Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika mana Allah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang rasul di kalangan mereka sendiri, di kalangan manusia, di kalangan bangsa Arab, yatlu alaihim ayatihi. Nabi SAW datang untuk mendakwahkan manusia tentang kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi datang, Nabi ajar Al-Quran, Nabi ajar hadis kepada para sahabat. Wa yuzakkihim, dan Nabi tazkiyahkan, Nabi bersihkan jiwa raga para sahabat daripada kufur syirik kepada Allah, daripada sifat-sifat mazmumah. Tiap-tiap malam sahabat Nabi qiyamul lail. Sebab itu Masya Allah, berkat daripada usaha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun, walaupun awalnya masyarakat Arab jahiliyah masyarakat yang paling wasak, tetapi sebelum Nabi wafat, Nabi SAW boleh tunjuk, boleh beritahu kepada para sahabat, sebentar nanti daripada pintu sekian akan masuk calon ahli syurga. Masya Allah, sahabat Nabi pun semua pakat perhati, pakat tengok siapa ahli syurga di kalangan kita. Sebab ada terlalu banyak ahli syurga yang Nabi beritahu, 10 orang telah dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini Talha bin Ubaidillah, ini Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ini Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini semua calon-calon ahli syurga. Masya Allah, sahabat Nabi masih hidup, di depan mata mereka tengok calon-calon ahli syurga. Inilah tuan-tuan dan rahmat Allah. Sebab itulah Allah SWT beritahu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Inilah bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ni ada dua, satu hudan lin-nas, satu hudan lil-muttaqin. Siapa tahu Al-Quran ni boleh bagi hidayah kepada manusia biasa. Siapa saja baca Quran, sama ada orang Kristian, orang Yahudi, etis, orang Buddha, orang Hindu, siapa saja yang tidak beriman pada Allah, kalau dia baca Al-Quran, dia pasti akan mendapat hidayah kepada Allah Ta'ala. Tetapi ada pun orang yang dah Islam macam kita, Al-Quran hanya akan bagi hidayah kepada kita, pimpinan kepada kita seandainya dalam hati kita ada takwa kepada Allah. Sebab itulah sengaja Allah kaitkan bulan Ramadan ini, turunnya Al-Quran dengan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bulan takwa. Orang takwa ni lebih mudah memahami Al-Quran. Orang yang takut kepada Allah, lebih mudah mereka mengamalkan Al-Quran, lebih mudah mereka mengamalkan perintah Allah, dan lebih mudah untuk mereka meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tak takut pada Allah, dia tak faham nilai perintah-perintah Allah, tak tahu nilai semayang tu macam mana, nilai puasa macam mana, nilai haji macam mana, nilai baca Quran macam mana. Orang bertakwa, dia tahu nilai-nilai amal, dan kalau dia tertinggal satu amal, dia akan sedih, dia akan kecewa macam dia kehilangan harta benda. Masya Allah.
Hari ni kita kalau satu hari tak pergi kerja tuan-tuan, kita tahu hari-hari kita boleh masuk 3,000, 5,000. Sehari kalau kita tak pergi kerja, Masya Allah, rugi saya. Ustaz, kita nak ajak pergi mana-mana, ajak pergi ceramah, ajak keluar jalan Allah. Tak boleh Ustaz, Masya Allah, ini benda ni sangat besar ni. Kalau saya tinggal rugi ni, Masya Allah, kita rasa nilai duit tu. Masya Allah, Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Manusia tahu nilai zahir benda dunia ni, tahu nilai duit, tahu nilai emas, nilai getah, nilai apa semua tahu. Turun naik minyak kita menangis, kita sedih, Masya Allah. Tetapi turun naik amalan kita, turun naik iman kita, tertinggal satu amalan, tertinggal takbiratul ulang, tertinggal solat sunat sebelum subuh, yang Nabi SAW beritahu 2 rakaat sebelum subuh, nilainya di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. Ini yang kita tak faham tuan-tuan. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita berkorban dalam bulan Ramadan. Allah suruh kita berjaga malam, Allah suruh kita beribadat, supaya bila kita ada korban pada amalan, kita akan rasa sayang nak tinggal amalan. Sebab apa? Dah buat sepanjang bulan puasa, dah buat. Takkanlah qiyamul lail buat bulan puasa saja. Kalau boleh kita kena azam, qiyamul lail dah buat dalam bulan Ramadan, nak kita panjangkan sampai mati. Tak akan pernah saya tinggal lagi seumur hidup saya sembahyang tahajud, insya-Allah. Kita azam mulai daripada hari ini sampai mati. Tiap-tiap hari saya nak baca Quran, tiap-tiap hari saya nak berzikir, tiap-tiap hari saya nak bersedekah, tiap-tiap hari nak datang majlis ilmu, tiap-tiap hari nak beriktikaf dalam masjid, tiap-tiap hari tak nak tinggal solat duha, tiap-tiap hari tak nak tinggal solat sunat rawatib. Semua amalan-amalan sunat, ulama kata amalan sunat ini adalah keuntungan-keuntungan dalam amalan kita tuan-tuan. Ulama kata amalan fardu ni modal. Modal ni tak boleh nak curi dah. Memang itu hak wajib dah, sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji ni wajib. Tetapi tuan-tuan, keuntungan dalam ibadah kita, nak meninggikan darjat kita dalam syurga, maka kita kena memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Kita rasa banyak dah buat ni Ustaz, sebenarnya bila balik kalau akhirat esok, baru kita tahu punya sangat sikit amal ibadah yang kita buat. Sikit lagi sembahyang sunat kita, tak banyak, tak cukup lagi. Sebab apa tuan-tuan, macam kita lah nak buat projek besar, duit 3 juta tak cukup. Sikit lagi duit. Ini projek ni, bangunan ni 500 juta. Kita dah ada 3 juta, kita rasa tak cukup lagi tuan-tuan. Masya Allah. Tetapi kalau kita rasa macam rumah kita di dunia ni, kita dapat, Masya Allah, dapat sikit pun, kita akan rasa berpuas hati. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Tawaran Allah ni bukan benda tawaran murah, tawaran Allah di syurga. Sebab itu Allah kata semua ibadah-ibadah yang lain semua untuk kamu semua. Sembahyang untuk kamu, zikir untuk kamu, sembahyang sunat untuk kamu. Cuma satu je aku nak untuk aku daripada ibadah kamu ni, cuma puasa saja bagi dekat aku. Dan Allah Ta'ala kata aku yang akan bayar. Orang kata ibadah puasa ni aku sendiri akan bayar kepada kamu. Dia punya ganjaran dia. Dan aku tak redha apa-apa ganjaran untuk puasa kamu, berlapanya kamu semata-mata kerana aku, kata Allah Ta'ala, melainkan syurga saja bayaran yang layak untuk aku bayar kamu semua. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, bulan Ramadan di bulan yang paling mulia. Jibril AS datang jumpa Nabi bawa Al-Quranul Karim. Lama kelamaan mula-mula Nabi terima wahyu, Nabi rasa takut. Macam kita nak naik kuda lah tuan-tuan. Mula-mula naik kuda rasa cuak ya, takut jatuh, nanti kuda buang kita, takut jatuh. Masya Allah, badan kita dah rosak kan. Zaman dulu tak apa naik kuda. Ini badan dah gemuk, takut nak jatuh kan. Tetapi dah lama bawa, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Nabi kita pun sama juga. Mula-mula terima wahyu menggigil takut, tapi lama kelamaan, bila Jibril dah lama tak datang, rindu pula pandang ke langit. Bila agamanya Jibril AS datang turun. Bila Jibril datang turun, Masya Allah, Jibril AS akan pesan kat Rasulullah SAW, sebelum terima wahyu, gosok gigi dulu. Masya Allah. Setiap kali Jibril datang, Jibril akan wasiat pada Rasulullah, senantiasalah Jibril mempesankan kepada aku, banyakkan bersiwak, sehingga aku bimbang takut nanti gigi saya akan luka pula terlalu banyak bersiwak. Masya Allah. Sebab itulah dikatakan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majmu'un nas bil khair, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dalam buat baik, ajwad, orang yang paling tak berkira-kira dalam buat amal kebaikan. Hari ini kita orang Melayu tertipu ya, dengan satu istilah, buat baik berpada-pada ya. Buat jahat jangan sekali. Jadi nak buat baik sembahyang tahajud ni pun kena fikir-fikir juga, esok tak kerja,
Jangan mengantuk dalam kerja pula. Itu setan tipu kita, masya-Allah. Kadang-kadang nak mengaji Quran lebih-lebih, ialah dekat Malakah, ada pula dalam tahajud, dalam tarawih kita boleh baca lagi Quran. Sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam buat baik tak pernah berkira-kira. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dalam bulan Ramadan Nabi lebih memaksimumkan lagi ketaatan daripada Allah, terutama bila Jibril datang turun jumpa Rasulullah. Waktu itulah Nabi lagi rajin sembahyang, lagi rajin baca Quran, lagi bersemangat nak beribadat pada Allah Taala bila Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadaan Nabi kita bila datang dalam bulan Ramadan. Sebab itulah ulama kata bulan Ramadan ni bulan Quran. Ya, bulan Ramadan ni musim Quran. Kalau dalam musim Quran ni kita tak baca Quran, sama macam musim durian tapi kita tak minat makan durian. Masya-Allah. Allahu akbar. Musim durian. Semua orang makan durian. Kita ni allergic dengan durian pula, astagfirullahalazim. Kalau dalam bulan Ramadan tak baca Quran, tak pegang Quran, tak rapat dengan Quran, maknanya bulan lain memang tak merasa nak pegang Quran. Bulan lain memang tak ada suasana. Bulan lain tak ada suasana mengaji. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, ni Ramadan dah masuk malam yang ke-16, masing-masing kena cek bilangan hari 16 hari kita berpuasa. Adakah Quran kita baru 5 juzuk ataupun baru 7 juzuk, tak tally dengan bilangan hari, maknanya kita memang kalah, ditinggalkan oleh masa kita. Sebab itulah ulama pepatah Arab mengatakan al-waqtu kas-saif. Waktu ni macam pedang, idza lam taqtahu yaqta'ka. Kalau kamu tak potong masa akan memintas kamu, masya-Allah. Sekali masa dah pintas kita dah. Masa dah berlalu 16 hari, patut 16 juzuk. Satu hari 1 juzuk, tapi masya-Allah ada di kalangan kita masih belum apa-apa lagi. Baru juzuk 2, baru juzuk 3. Gambarnya sampai bila kalau garisan penamat datang hari ke-30, Quran kita masih belum lagi khatam, maknanya masya-Allah bulan lain memang tak ada peluang nak khatam Quran. Sedangkan kita mengaku kita ni pengikut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Orang Malaysia mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Quran satu hari 2 kali, tuan-tuan rahmat Allah. Sekali malam, sekali siang. Habis tu kita ni pengikut dia khatam berapa kali, tuan-tuan rahmat Allah. Masya-Allah. Kalau kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sama juga khatam Quran. Imam Ibnu Katsir khatam Quran 8 kali satu hari. Masya-Allah. Allahu akbar. Kita ni hari ni masya-Allah tak tahu nak cerita diri kita ni, tuan-tuan. Kita cuma khatam surat khabar je hari-hari. 5 juzuk surat khabar kita khatam. Sidang harian khatam, metro khatam, berita harian khatam, itu khatam, ini khatam. Tapi masya-Allah Facebook pun khatam juga. Lepas baca ulang lagi, baca dah ulang lagi. WhatsApp pun kita ulang juga. Rasa habis dah, semua dah baca, rasa macam tak cukup lagi. Tuan-tuan rahmat Allah. Tapi Al-Quran masya-Allah kita biarkan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah beritahu ada 2 pembicaraan. Dalam Al-Quran Allah telah beritahu Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah yang turunkan pembicaraan yang terbaik. Perkataan yang terbaik dalam banyak-banyak perkataan dalam dunia ini, perkataan yang terbaik adalah Al-Quran, kalamullah. Itu percakapan paling hebat. Lebih hebat daripada percakapan presiden, lebih hebat daripada percakapan Perdana Menteri. Yang mana Allah telah beritahu taqsha'iru min juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Di antara kelebihan Al-Quran, siapa yang hati dia keras, hati dia sangat-sangat payah nak buat baik, payah nak menangis, maka kalau ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah amalan yang nak buat hati saya keras sangat? Orang dulu kalau dia tak menangis, tuan-tuan, waktu berdoa, dia dah risau, tuan-tuan. Kita hari ni setahun tak menangis, 2 tahun tak menangis, 3 tahun tak menangis. Maknanya kita tak risau tentang hati kita. Hati yang tak menangis, maknanya hati itu tak takut kepada Allah Ta'ala. Hati yang tidak ada kebaikan, hati yang mana kata Nabi SAW, orang paling jauh dengan Allah, orang yang paling keras hati. Maka bila ditanya kepada Rasulullah SAW, wa ma jila'uha ya Rasulullah, apakah penggilak hati, nak melembutkan hati? Nabi SAW ajar pada kita, kathratu dzikril maut, banyak ingat mati yang pertama sekali. Ini yang menyebabkan kita hari ini masih bertangguh-tangguh ibadah kita. Mengapa Quran kita tak naik-naik? Mengapa solat kita masih macam tu juga? Memang betul sekarang kita nak niat nak sembahyang tahajud, tapi bila balik ke rumah dapat 2 je, Ustaz. Dapat 4 je. Patutnya dalam bulan Ramadan ni skor kita penuh 8 rakaat tahajud.
3 rakaat witir, 20 rakaat solat tarawih. Patutnya skor kita penuh, tapi masya-Allah dalam bulan Ramadan pun skor tak penuh juga. Dapat 10%, 10% kita punya ibadah. Sebab apa, mengapa berlaku demikian? Sebab kita tak ingat mati. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, kita kena banyak ingat mati. Masya-Allah, kita kadang-kadang kita tengok dalam bulan Ramadan saja, saya balik ke Jerantuk satu hari tuan-tuan, 2 kejadian kemalangan yang sangat dahsyat. Yang pertama berlaku pada ketua kampung saya sendiri. Bahawa ni sebelum Ramadan, dia yang serahkan masya-Allah hadiah kepada pelajar-pelajar di madrasah saya. Dia yang merasmikan majlis tersebut. Tengok dari segi umurnya sangat muda, ketua kampung pula, badan tak sakit, tiba-tiba mengantuk bawa kereta, terus aksiden meninggal dunia masya-Allah. Tanam di malam hari, tapi kerana dia orang baik tuan-tuan, berjujur kereta datang nak sembahyang jenazah dia penuh, walaupun tengah malam pukul 11 malam, pukul 12 malam ramai orang datang memberikan jenazah dia. Hari ni dia meninggal, besok ada pula orang meninggal aksiden, satu lagi meninggal dunia masya-Allah. Dalam keadaan itu tuan-tuan, kita hari ini masih lagi fikir yang mati itu orang lain, saya tak mati lagi. Ini kesilapan kita. Sebab itu kita rasa tak kisah ibadat kita kalau terlepas, tak kisah. Tapi kalau kita bisnes, satu benda tak laku, masya-Allah kita rasa sedih masya-Allah. Kita jual barang teruk-teruk, tapi tak ada orang nak beli, tak laku barang saya. Bisnes kita rugi, tapi kita tak putus asa. Tetapi tuan-tuan, untuk akhirat barang kita terlepas hari ni, satu hari tak baca Quran, tak rasa apa-apa. Hari ni satu hari tak berzikir, tak rasa apa-apa. Masya-Allah, inilah keadaan kita tuan-tuan. Yang kedua, Nabi SAW ajar kepada kita nak lembutkan hati ni, banyak membaca Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, kita tengok orang dulu-dulu mengapa hati mereka lembut, mengapa mudah, tak bebal. Kadang-kadang kita tanya, ustaz saya ni bebal sangat, kenapa? Sebab kita jarang baca Quran. Walaupun kita masa kecil dulu qari. Saya ni dulu masa kecil dulu ustaz, qari di sekolah saya wakil daerah. Tapi kerana dah lama tak baca Quran, dah besar ni, jadi bebal pula lidah nak baca Quran. Sebab itu tuan-tuan, lidah kita ni kalau jarang baca Quran, jarang berzikir pada Allah, dia payah nak sebut tuan-tuan. Nak sebut lafaz-lafaz Quran tu jadi lengkap, jadi sangkut-sangkut. Tapi kalau orang biasa dia baca 3 juzuk laju je masya-Allah. Baru ni Abang Ali kita pergi ke Temboro markas di sana. Di sana ada khatam 30 juzuk dalam solat tarawih tuan-tuan. Setiap malam ada yang khatam 10 juzuk, ada khatam 15 juzuk, ada khatam 30 juzuk. Kita dekat Malaysia masya-Allah setengah juz pun kita tak kalah tuan-tuan. Allah Akbar. Inilah nak beritahu kepada kita tahap nilai iman kita dalam bulan Ramadan. Sebab itu Allah kata dalam dunia ni, yang pertama ada ahsanul hadis, yang kedua ada lahwal hadis. Ada cakap sia-sia, benda yang hiburan. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, pada zaman Nabi dulu, bila Nabi baca Quran, geng-geng Nadar bin Haris ni, dia buat satu grup belah sana nak larikan sahabat-sahabat jangan dengar Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat Nadar bin Haris ni dia pergi ke luar negara. Selalu dia pergi ke negara Eropah berjalan, dia dengar cerita-cerita orang barat, cerita Pinocchio, cerita Rapunzel, cerita apa orang kata Jack apa dengan semua, dengan kacang hijau, macam-macam cerita-cerita tu, cerita kalau tak ada faedah apa-apa. Cerita tadi diceritakan, orang baca. Lepas tu bila seronok, ketahu ramai-ramai. Nabi baca Quran kat belah sana, dia buat jemaah dia kat sini, dia cerita-cerita benda-benda yang sia-sia. Tetapi di akhir zaman orang putih daulah. Maknanya cerita-cerita tu bukan lagi dalam buku, tapi dalam televisyen masya-Allah. Jadi hari ni tuan-tuan rahmatullah, akhir zaman setan pun dimoden juga. Jadi akhirnya masya-Allah, anak-anak kita daripada kecil lagi, kalau kita tak bubuh hati mereka dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, kita kata ustaz tak kisahlah, budak kecil mana dia faham. Kita bagi tengok cerita kartun sudahlah. Kartun mana ada orang kata benda-benda yang lucah-lucah ustaz. Tak ada benda yang tu, hanya hiburan saja. Tetapi hakikat sebenarnya daripada kecil dah kita terlupa, kita terdidik anak-anak kita dengan benda-benda yang melalaikan. Sebab itu sampai mati dia lalai tuan-tuan rahmat Allah. Sebab itulah hari ni kita kena didik anak kita dalam perut lagi, masa mengandung sudah kita dah kena rawat dia dengan Al-Quran. Hari-hari dengar Quran, tak boleh baca, belilah alat tu untuk letak dekat perut isteri kita. Rupanya anak dalam perut, walaupun dia tak boleh melihat, tetapi dia boleh mendengar masya-Allah. Bagi dia dengar Al-Quran, habis mak dia mengandung, insya-Allah ta'ala anak kita akan mudah baca Quran. Tetapi kalau sepandang ibu mengandung, ibu masih saja dengar lagu masya-Allah, masya-Allah lagu
rondang sayang, lagu itu lagu ini tuan-tuan. Esok anak dia lahir, Masya Allah susah nak baca Quran. Sebab itulah hari ini ibu-ibu di belakang saja kita pun kena ada. Masya Allah setakat yang saya faham, orang perempuan memang handal baca Quran. Kalau dalam bulan Ramadan ni, kalau tanya pada orang rumah kita, saya sekarang ni dah masuk second trip dah. Khatam dah Quran sekali, masuk yang kedua dah 18 juzuk. Masya Allah. Kalau tanya orang perempuan kita dalam bulan Ramadan. Tapi kita suami ini Masya Allah lemah sikit. Sebab itu kadang-kadang nak beribadah ni kena galakan daripada isteri-isteri kita di rumah. Masya Allah, mereka bagi semangat dekat kita. Sebab itulah Masya Allah, walaupun kita tengok mas surau kita ni dah makmur, ramai dah orang lelaki datang semayang, tetapi masih ramai juga yang tak datang lagi. Masya Allah. Sebab itulah ibu-ibu kita ni kena juga ada fikir risau agama, fikir risau dakwah. Macam mana surau kita ni kalau boleh semua orang keliling ni, flat-flat apartment dekat sini, semua laki-lakinya dapat turun berjemaah ke masjid. Seandainya kalau semua turun tuan-tuan, semua datang buat kerja agama tuan-tuan, tak muat surau kita ni tuan-tuan, jadi kecil pula. Sebab itulah hari ini kita nampak surau kita besar, sebab ramai tak datang lagi. Sebab itulah insya-Allah dalam bulan Ramadan yang mulia ni, kita letak keazaman bulan Ramadan, bulan Quran, bulan Ramadan, bulan hidayah. Maka kita semua kena azam mulai daripada hari ini insya-Allah kita akan jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan utama kita. Yang mana sepanjang kami pergi ke Ghana tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, rupa-rupanya orang sana tak ada apa-apa hiburan selain daripada Al-Quran. Hiburan mereka dengan Quran saja. Mereka syok baca Quran. Dia kata kami fanatik dengan Quran, kami ta'assub dengan Quran. Wallahu a'lam. Tuan-tuan rahmat Allah, ini keadaan yang berlaku kepada umat Islam. Siapa yang sayang Quran, siapa yang junjung Al-Quran, mendaulatkan Al-Quran, itulah golongan yang paling mulia. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu dalam sebuah hadis, inna likulli ummatin syarafun, tiap-tiap umat ada kemuliaan, ada kebanggaan mereka masing-masing. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna baha'a ummati, sesungguhnya kecantikan umat aku, wa syarafaha Al-Quran, dan kemuliaan mereka ada dalam Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang mulia, kena baca Al-Quran sampai mati. Masya Allah, di kampung saya pun ada satu orang, dia khatam Quran tiap-tiap hari tuan-tuan. Masya Allah, ini kadang-kadang dia orang biasa saja. Orang biasa, bukan ulama, tapi hubungan dengan Al-Quran begitu rapat. Sebab itulah kita hari ini kadang-kadang orang nampak kita hebat, orang nampak kita macam tinggi sangat, tapi kita ni jarang sangat baca Quran. Allah tahu kedudukan kita. Kadang-kadang kita bohong dengan orang, kita berlakon depan orang macam kita bagus, macam kita warak, tapi Allah tahu engkau jauh sangat dengan Al-Quran. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, kita kaji banyak mana hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau hubungan kita rapat dengan Quran, berarti kita wali Allah Ta'ala. Tapi kalau kita jauh dengan Quran, kita belum ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan berkat nuzul Al-Quran, ulama kata Al-Quran ini mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Mukjizat Nabi-Nabi lain habis, bila habis dia Nabi meninggal dunia habis. Tetapi Al-Quran mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Tak ada siapa boleh kalahkan Al-Quran. Tak ada siapa boleh, orang kata, merosakkan Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran. Quran dijaga oleh Allah Ta'ala sampai mati, sampai dunia ni kiamat. Tetapi akan tiba satu hari nanti, Nabi SAW beritahu, bacalah Al-Quran. Akan tiba satu hari nanti, ada satu malam di mana Allah Ta'ala akan angkat Al-Quran daripada muka bumi, hatta daripada dada-dada para hafiz Al-Quran. Bangun esok pagi, Quran dah tak ada, Quran dah tak ada lagi. Sebab itulah tuan-tuan, sebelum hilangnya nikmat ini, kita kena jaga sungguh-sungguh Al-Quran. Sebelum hilang nikmat daripada kita kena cinta sungguh, kena baca sungguh-sungguh. Sebelum datang satu masa di mana Allah Ta'ala angkat Al-Quran daripada muka bumi. Jadi mudah-mudahan dengan berkat nuzul Al-Quran, Allah Ta'ala bagi kepada kita semangat untuk kita menghidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran, kita hidupkan solat kita dengan bacaan Al-Quran, office kita, dalam kereta pun kita jalan, kita tukarlah tuan-tuan. Dah lama dah kita dengar lagu tuan-tuan, kita ubah pula dengan kita dengar Al-Quran. Nak tengok lagu mana kita boleh dengar. Kadang-kadang baru dengar Quran sekejap, mengantuk dah tuan-tuan, rahmatullah. Tapi kalau dengar lagu, Masya Allah, lega. Naik kita punya semangat kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena ubah supaya jiwa kita jadi nafsu mutmainnah. Siapa yang berpuasa, bersabar, insya-Allah bila kita balik, Allah sambut kita dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah pelajaran daripada suratul Fajr dan hubung kaitnya dengan puasa. Siapa yang berpuasa, siapa yang menahan nafsu dia, mendidik nafsu dia jinak dalam beribadah kepada Allah, bila sampai berjumpa dengan Allah, Allah sambut dia, wahai jiwa yang tenang,
pulanglah, baliklah ke pangkuan Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kau redha pada Allah, Allah redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, sekarang masuk ruh kamu dalam badan kamu, wadkhuli jannati, buat persiapan untuk masuk ke dalam syurga-Ku insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita golongan yang dekat dengan Al-Quran. Dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah Taala terima ibadah kita, Allah Taala terima puasa kita, dan Allah SWT didik nafsu kita supaya kita jadi tenang dalam beribadah kepada Allah. Dan di penghujung bulan Ramadan, Allah isytiharkan nama kita di kalangan mereka yang dimerdekakan daripada api neraka Allah Taala, dan Allah telah izinkan kita, Allah perkenankan kita untuk masuk ke dalam syurga Dia, dan kita akan mengecap nikmat untuk selama-lamanya sampai akhir hayat insya-Allah. Amin rabbal alamin. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya Engkau lah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang telah memberikan segala nikmat kepada kami Allah. Di antara nikmat yang besar yang Kau berikan kepada kami Allah, Engkau berikan nikmat Al-Quran kepada kami Allah, untuk kami baca ya Allah, untuk kami memahami maknanya ya Allah, untuk kami menghayati makna Al-Quran ya Allah, supaya kami praktikkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kami Allah. Dengan itu kami akan dapat kemuliaan, kejayaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Tetapi Allah, kami yang lemah ya Allah, kami sentiasa lalai daripada tanggungjawab ini ya Allah, kami jauh daripada Al-Quran ya Allah, kami bagi masa untuk segala benda-benda yang lain ya Allah, tetapi kami jangan bagi masa untuk Al-Quran ya Allah. Walaupun kadang-kadang kami adalah hafiz Al-Quran, tapi kami masih juga malas untuk baca Al-Quran ya Allah. Oleh itu Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah, Kau maafkanlah segala kekurangan kami ya Allah. Kami tidak ambil berat tentang Al-Quran ya Allah, sedangkan Al-Quran kalau diturunkan pada gunung gadang ya Allah, mereka akan begitu takut kepada Kau ya Allah, mereka akan bimbang ya Allah dengan amanah yang Kau berikan kepada mereka ya Allah. Tetapi kami manusia, kami tak tahu betapa mulianya Al-Quran, kami tak tahu ketinggian Al-Quran, sebab itu kami tak pedulikan Al-Quran ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, dalam bulan Ramadan pun kami masih belum semangat nak baca Quran ya Allah, tak tahu bila ya Allah nak datang semangat dalam hidup kami ya Allah. Sebab itulah sebelum kami mati ya Allah, Kau berilah kepada kami taufik dan hidayah ya Allah, untuk kami mendekati Al-Quran, kami menyantuni Al-Quran, kami dapat hidup dan mati dengan Al-Quran. Di malam hari kami dapat baca Quran dalam salat tahajud, di siang hari kami dapat amalkan Quran dalam kehidupan kami ya Allah. Hidupkanlah rumah kami dengan bacaan Al-Quran ya Allah, hidupkanlah masjid kami dengan suasana Al-Quran ya Allah, hidupkan ofis kami dengan suasana Al-Quran, dalam kenderaan kami, kereta kami kedengaran bunyi Al-Quran Karim ya Allah. Ya Allah, dan kami semuanya nanti di padang mahsyar tidak ada syafaat yang lebih besar melainkan daripada syafaat Al-Quran Karim ya Allah. Oleh itu Kau berilah kepada kami syafaat Al-Quran ya Allah, masukkan kami sudah ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran ya Allah. Dalam umur nanti jadikan Al-Quran sebagai peneman kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, Kau maafkanlah segala kekurangan kami ya Allah, segala kesilapan kami ya Allah. Kami tak pedulikan Al-Quran ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, berilah kepada kami kekuatan iman ya Allah, berilah kami kelezatan untuk baca Al-Quran ya Allah. Ketika kami sedang sibuk baca yang lain Allah, berilah kami taufik hidayah untuk mengamalkan Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran, menatap Al-Quran, menyentuh Al-Quran ya Allah, untuk memeluk Al-Quran Al-Karim ya Allah. Letakkan kecintaan kepada kalam-Mu dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, terkini mudah-mudahan sebelum kami mati ya Allah, Kau tinggikan kami, Kau muliakan kami dengan berkat syafaat Al-Quran Al-Karim ya Allah. Amin amin rabbal alamin. Ya Allah, dengan kedatangan bulan Ramadan Mubarak ya Allah, yang akan berakhir tak lama nanti ya Allah. Ya Allah, dan kami Kau terimalah ibadah kami sepanjang bulan Ramadan ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah, terimalah solat tarawih kami ya Allah, terimalah qiyamul lail kami ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah. Tak ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dan kami Kau berikan keampunan kepada kami ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah, berikan kemerdekaan daripada api neraka kepada kami ya Allah. Ya Allah, dan kamilah kekuatan kepada anak dan isteri kami ya Allah, untuk mereka juga taat kepada ya Allah, meningkatkan ibadah mereka kepada Kau ya Allah, supaya kami semua dapat selamat di dunia dan di akhirat ya Allah. Sebagaimana kami akan menyambut hari raya tak lama nanti Allah, Kau berilah kepada kami dapat menyambut hari raya dalam erti kata yang sebenarnya dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Sedia saat itu tidak akan ada lagi berakhirnya ya Allah, tidak akan berakhir lagi hari raya kami di sana ya Allah, hari raya untuk selama-lamanya Allah, dalam syurga dengan penuh kesenangan kebahagiaan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, sampaikan salam kami semua umat-umat yang lemah ya Allah di akhir zaman. Sampaikan salam kami yang paling mulia ya Allah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah banyak berjasa kepada kami ya Allah, Nabi yang telah banyak berkorban kepada kami ya Allah, Nabi yang telah banyak menangis untuk kami ya Allah, Nabi yang telah banyak meminta untuk kami ya Allah. Mudah-mudahan kami akan bertemu dengan beliau nanti di akhirat nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.